姐妹们午安，我们开始团契，我们来唱一首诗歌。姐妹, selamat sore. Kita akan mulai persekutuan kawin kita. Mari kita angkat satu puji-pujian, iman bakti. Selamat sore ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu berada saat ini. 亲爱的姐妹们，午安，不论你们在什么地方。 Bersyukur bisa menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. 感谢上帝今天能够传达信息。 Saya berharap ibu-ibu dimanapun ibu-ibu berada dalam keadaan baik-baik saja. 希望你们不论在什么地方都在美好的状况之下。 Mengingat COVID-19 yang terus bertambah. 因为想到我们的瘟疫越来越猖狂， Untuk tetap menjaga diri, 让我们保守自己， menjaga kesehatan, 保守我们的健康， agar kita nanti bisa bertemu kembali 让我们有一天真的能够再一次相会， secara tatap muka. 就是面对面的。 Ya, hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. 今天我们要从神的话语里面学习一部分的信息。 Sebelumnya mari kita berdoa. 让我们祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kembali lagi kami boleh bersama-sama bersekutu. 天父，我们谢谢你，我们再一次能够团契。 Kami bersyukur atas anugerah Engkau sebagaimana adanya kami hingga hari ini. 我们今天能够成为这个样子，完全是你的恩典。 Kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara kami. 谢谢你的保守， Engkau menjaga, melindungi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. 每一天你都庇护我们， Biarlah kami boleh terus berjalan di dalam iman kami. 让我们每一天能够在走信心的道路。 Biarlah Roh Kudus yang ada dalam diri kami terus berbicara, terus bekerja untuk menuntun kami kepada iman yang sejati. 但愿在我们里面居住的圣灵天天引导我们信靠顺服。 Sebentar kami akan belajar tentang iman daripada seorang janda Safat.
我们今天要从一个寡妇的身上学习信心的功课。 Tuhan tolong kami, 求你帮助我们， mampukan kami, 让我们能够 supaya kami boleh belajar tentang iman yang terdapat pada janda Sarfat ini. 在寡妇的身上学习信心的功课。 Tuhan tolong kami. 求主帮助， Kami berserah hanya kepada Roh Kudus yang ada dalam diri kami 如此交托信靠在我们里面的圣灵， untuk menuntun kami, 引导我们， memimpin kami, 带领我们， sehingga kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. 让我们能够在每日的生活里面实行你的话语。 Hanya di dalam nama Yesus Kristus penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. 祷告奉来耶稣基督救赎的名字，阿门。 Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, saya percaya Ibu-ibu sudah membaca tentang 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan 24. 我相信姐妹们在家里面已经度过列王纪上第17章。 Saya memberikan satu tema yaitu realita dan iman. 我今天的题目就是事实和信心。 Elia dan janda Sarfat adalah dua orang yang memiliki pandangan yang berbeda. 以利亚跟寡妇两个人对有完全不同的看法。 Satu menekankan tentang kenyataan hidup, 一个就是强调实际的生活， sedangkan Elia ingin mengajarkan kepada janda Sarfat ini tentang satu iman. 而以利亚要教导这个寡妇一个信心的功课。 Sesuatu yang tidak dilihat tetapi dia percaya. 没有看见，但是相信。 Seringkali kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang tidak baik. 很多时候我们面对不太理想的事实， Dan seringkali juga realita ini, kenyataan ini menjadi batu besar bagi kita untuk tidak beriman kepada Tuhan. 而且有很多时候摆在我们面前的事实就成为一个很大的一个拦阻， Sehingga kita tidak bisa memiliki iman kepada Yesus Kristus. 以至于呢，我们不能够对耶稣基督产生信心。 Tidak mudah bagi seorang janda Sarfat ini untuk beriman. 对这个穷寡妇，这个撒勒法的寡妇，要她有信心，这是不容易的事。 Di dalam Alkitab, di dalam kisah di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24 mencatatkan 在列王上17章，那里有记载， dua kejadian luar biasa yang dialami oleh janda Sarfat ini. 这个撒勒法的穷寡妇经历了两件事。 Yaitu pertama, tepung dan minyak tidak berkurang ketika dia membuatkan makanan untuk Elia. 第一件事就是当他为先知以利亚做饼的时候，他坛里面的这个面跟瓶子里面的油不断缺。 Dan juga Elia membangkitkan anaknya yang sudah mati. 第二件事呢，以利亚叫这个寡妇死了的儿子能够复活。 Melalui dua kejadian yang luar biasa ini, barulah si janda Sarfat ini di ayat 24 berani berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang engkau ucapkan itu benar." 借着这个两件特别的事，最后这个撒勒法的寡妇才能够讲出24节的话。他说：“现在我知道你是神人，耶和华借你的口所说的话是真的。” Janda Sarfat ini bukan seorang yang beriman kepada Allah Israel. 撒勒法的寡妇对以色列的神是没有信心的。 Sedangkan kita pada masa ini telah percaya kepada Yesus Kristus. 那我们现在呢是信靠耶稣基督的人。 Saya percaya dan pasti dalam kehidupan ibu-ibu sekalian pasti pernah mengalami yang namanya mujizat dari Tuhan. 我相信姐妹们一定经历过神的神迹。 Tidak seorang pun orang percaya yang dalam hidupnya semasa dia hidup di dunia ini tidak mengalami mujizat Tuhan. 没有一个信徒在他的生命里面没有经历过神迹。 Hanya dua kejadian yang dialami oleh janda Sarfat ini bisa membuat dia percaya kepada Allah Israel. 这撒勒法的穷寡妇只是经历两件的神迹，就已经让他信靠以色列的上帝。 Dia bisa percaya bahwa si Elia ini adalah abdi Allah. 接着这两件神迹，这个寡妇能够认识以利亚就是神人。 Mungkin sebagian orang berpikir beriman itu adalah hal yang mudah. 也许对一些人来说，
信心是很简单的。 Bahkan orang ini, janda ini dapat beriman karena dia telah melihat mujizat. 这个寡妇能够产生信心，因为她看见了事实。 Apakah ibu-ibu pada hari ini ketika percaya kepada Yesus karena melihat mujizat? 我们今天相信耶稣基督，是不是因为我们已经看见了事实摆在面前呢？ Bagaimana kalau Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? 那假如神没有应允我们的祷告，又如何呢？ Bagaimana Tuhan seakan-akan tidak memberi harapan kepada kita? 假如上帝好像没有给我们希望，又怎么样呢？ Apakah kita tetap percaya kepada Yesus Kristus? 我们是否仍然相信耶稣基督？ Janda Sarfat ini adalah seorang yang sangat miskin dalam strata sosial pada zaman itu. 撒勒法的寡妇那个时候呢，她是非常贫穷的。 Terlihat dari bagaimana makanan yang tersedia di dalam rumahnya. 怎么知道她贫穷呢？我们就可以看见她家里面所有的食物是什么。 Latar belakang yang suram dalam hidupnya membuat dia punya pandangan yang sangat pesimis dalam hidupnya. 那么她的这个生活背景的很阴暗啊，很暗淡，就让她没有信心。 Ketika kejadian-kejadian buruk yang menimpa dirinya membuat dia mempunyai pandangan bahwa Tuhan itu tidak ada. 她所经历的那些不好的这个经验，让她觉得没有上帝。 Dia berkata bahwa setelah dia memaksakan makanan buat Elia, bahwa setelah itu dia akan mati karena sudah tidak ada lagi makanan. 他说，如果他为先知以利亚预备食物，他就死了，没有东西吃了。 Dia tahu bahwa sudah tidak ada harapan lagi ketika makanannya habis. 他知道这个东西，这个食物吃完了以后，他没有东西吃。 Bagaimana dengan kita, ibu-ibu sekalian? 那今天我们又如何呢？ Bagaimana dengan sikap iman kita? 我们的信心的态度如何？ Apakah kita percaya karena ketika kita mengalami mujizat, atau tanpa mujizat pun kita percaya kepadanya? 我们相信是不是因为看见神迹，或者是没有神迹，我们就这样相信？ Kita masih bisa memberikan toleransi kepada janda Sarfat ini karena dia tidak mengenal Allah yang benar. 对于这个撒勒法的穷寡妇，我们还可以包容，因为她不认识神。 Tapi ketika dia mengalami jamahan dari Tuhan, 但是当她被上帝所摸着的时候， perjumpaan di dalam Tuhan, 她遇见了神， maka dia dijamah hatinya oleh Tuhan. 神摸着了她的心。 Banyak orang di luar sana telah melihat orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, tetapi tidak juga percaya kepada Yesus. 有很多人看见病了的人得到医治，死了的人能够复活，但是仍然不相信耶稣。 Mujizat pun tidak bisa memastikan seseorang untuk dapat bisa bertobat percaya kepada Yesus. 神迹并没有保证看见神迹的人一定相信耶稣。 Mungkin ibu-ibu pernah mendengar mujizat yang luar biasa. 也许你们听过特别的神迹， Dan ibu-ibu membagikan itu kepada orang lain. 你也许把你所看见的与人分享， Tapi belum tentu orang yang mendengar mujizat yang dilakukan oleh Tuhan itu bisa percaya kepada Tuhan. 但是不一定听见你分享的人相信。 Kita yang telah berada di dalam Kristus, 我们在主里面的人， kita yang telah memiliki Roh Kudus, 我们心中有圣灵， kita seharusnya punya memiliki iman yang lebih baik daripada janda Sarfat ini. 我们应该比撒勒法的寡妇应该比她更有信心。 Bagaimana sikap ibu-ibu ketika menghadapi masalah? 当我们面对困难的时候，我们的态度如何？ Dalam kehidupan ini kita selalu ada yang dinamakan diperhadapkan dengan masalah. 在我们有生之年呢，我们总免不了有许多的困难。 Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami masalah hidup. 没有一个人在生活里面没有遇见困难。 Di dalam permasalahan yang kita alami, Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menyerah pada keadaan. 上帝从来没有叫我们在我们面前的事实投降。 Karena kejadian buruk, kenyataan buruk bukan akhir dari masalah hidup kita. 许多不理想的事情呢，并不是我们的生命的终结。 Seringkali manusia itu hanya berfokus pada kenyataannya. 很多时候我们就是专注在摆在面前的事实。 Memang sangat penting sebuah kenyataan hidup. 当然，
事实是非常重要， Kita tidak bisa mengabaikan itu. 我们不能够忽略， Karena itu memang terjadi dalam hidup kita. 因为这实在在我们的生命中发生了。 Tapi kita tidak boleh berfokus pada kenyataan yang buruk itu. 但是我们不能够只单单看不理想的事实。 Ketika kita fokus kepada yang namanya realita buruk itu, maka kita akan melupakan Tuhan. 当我们一直看不理想的事实，我们就会忘记上帝。 Ketika kita melupakan Tuhan, 当我们忘记上帝， kita akan melihat masalah kita lebih besar. 我们就看见我们的困难会越来越大了。 Ketika kita melupakan Tuhan, 当我们忘记上帝， kita tidak bisa melihat ada harapan di dalam Tuhan. 我们就看不见在主里面的希望。 Karena mata rohani kita telah tertutup oleh batu besar yang membuat kita terhalang melihat Tuhan ada 因 bagi 为我 kita. 们属灵的眼睛啊，被前面的事实好像大山一样遮盖了。 Sebuah sikap yang tidak punya harapan, melupakan Tuhan, itu tidak akan membawa kita kepada iman yang sejati. 一个没有存着盼望，没有存着在主里面盼望的这个态度呢，就没有看见上帝。 Batu besar yang menghalangi kita. Apa batu besar yang menghalangi dalam hidup kita, Bapak Ibu-Ibu sekalian? 在我们的生命里面有什么很大的石头拦住我们信靠主呢？ Apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita? 我们的生命里面有什么问题呢？ Keluarga kita, 家庭吗？ pekerjaan kita, 工作吗？ apa yang menjadi masalah hidup kita? 什么是我们的问题？ Jangan-jangan hidup kita sendiri menjadi masalah bagi orang lain. 也许我们自己的生活呢，成为别人的一个困难拦阻， Sehingga kita sulit untuk menjadi saksi bagi Kristus. 以至于我们很难为主做见证。 Bagaimana? Ini kita kaitkan sedikit dengan misi. Ini di bulan misi bulan ini. 那这个月就是宣教月， Bagaimana kita bisa mengabarkan Injil kepada orang lain ketika kita tidak punya iman yang sejati di dalam Tuhan? 我们怎么能够向别人传福音呢？而我们自己没有一个真正的信心， Bagaimana kita bisa memiliki sebuah iman yang sejati? 我们怎么能够拥有那真实的信心呢？ Ada 3 hal yang saya catatkan. 有3件事。 Yang pertama, kita mesti mempunyai satu relasi dengan Tuhan. 第一，我们一定要对神有一个关系。 Bagaimana kita bisa memiliki relasi dengan Tuhan? 怎么样跟神建立关系？ Apakah dengan kita setiap hari membaca Alkitab? 每天读经吗？ Apa kita setiap hari berdoa? 每天祷告吗？ Bagaimana cara ibu-ibu untuk menjalin relasi dengan Tuhan? 那姐妹们，你们怎么样跟上帝建立关系呢？ Apakah kita mempunyai waktu doa yang baik di hadapan Tuhan? 我们每天与神有美好的祷告的时刻吗？ Tidak usah jauh-jauh, apakah ibu-ibu sekalian semuanya mengikuti setiap doa malam yang dilakukan di gereja kita? 最简单的就是说，是不是我们每一位姐妹每天晚上8点钟有参加有跟做教会的祷告呢？ Apa kita turut mendoakan orang-orang yang ada di dalam pokok doa tersebut? 我们是不是为祷告事项里面的人代祷呢？ Apakah doa kita hanya dihabiskan untuk diri kita sendiri saja? 或者是我们祷告的时间就是单单为自己？ Relasi dengan Tuhan bukan hanya berbicara relasi dengan Tuhan, tetapi dengan sesama. 讲到与神建立关系，其实也跟人有关系的。 Ketika kita menaikkan pokok doa kita di hadapan Tuhan, 当我们献上代祷， kita berelasi dengan Tuhan. 我们与神建立关系， Dan orang yang kita doakan diberkati oleh Tuhan. 我们所代祷的人，他也得到祝福。 Yang kedua, 第二， persekutuan atau komunitas. 就是社区里面的，就是我们的交通、我们的团契。 Bersyukur dalam gereja kita sudah ada wadah di mana ada tempat di mana kita bisa bersekutu bersama. 感谢上帝，我们教会里面有很多的团契。 Meskipun di tengah-tengah masa pandemi kita masih bisa bertemu, 虽然在这个瘟疫当中，我们还能够见面， bisa bertemu dengan beberapa orang melalui video. 借着 video 我们可以见到一些人。 Teknologi membuat kita bisa bersekutu dengan yang lainnya. 现代的科技让我们能够与许多的人见面， Bisa bertemu dengan Musnetri, 能够跟林牧师见面， bisa bertemu dengan saya, 能够跟我见面， bisa bertemu dengan beberapa orang lainnya. 也能够见到其他的人。 Sehingga diperlukan komunitas. 所以呢，我们需要一个团契。
di tengah masalah hidup yang sulit, kita butuh persekutuan. 在非常困难的环境当中，我们需要团契， Saling menguatkan satu dengan yang lainnya. 彼此的坚固， Saling mendoakan satu dengan yang 彼 lainnya. 此带导， Sehingga kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan 让我们在主里面坚强， dan menghasilkan iman yang sejati di dalam kehidupan kita. 产生一个真正的信心。 Dan yang ketiga, 第三， timbulnya secerca harapan Bapak Ibu sekalian. 产生一些的希望， Dari relasi dengan Tuhan yang kita miliki, 借着与神建立关系， persekutuan dengan sesama yang kita miliki, 借着与肢体交通团契， menimbulkan satu harapan di dalam hidup kita di tengah-tengah orang tidak punya harapan dalam hidup ini. 以至于在许多没有希望的人当中，我们可以产生一线的希望。 Oleh karena itu pentingnya kita memiliki iman sejati dengan memiliki relasi dengan Tuhan dan persekutuan dengan Tuhan. 所以呢，与神建立关系、与人交通团契是非常的重要。 Ibu-ibu, harapan tidak muncul dengan langsung pluk, secara instan kita bisa mendapatkan harapan itu. 希望不是突然间就来的， Harapan itu muncul ketika kita mempunyai relasi dengan Tuhan. 希望能够产生，乃是因为我们跟神有关系。 Harapan itu muncul ketika kita punya persekutuan, punya wadah di mana kita bisa saling mendoakan dan saling berkeluh kesah satu dengan yang lainnya. 希望能够产生，也是因为我们跟主内的弟兄姊妹一同团契、一同带导，产生希望。 Sehingga kita memiliki satu harapan di dalam Tuhan. 以至于在主里面，我们有真正的盼望。 Kenyataan buruk jika ditambah keputusasaan akan berujung pada sikap tidak beriman. 不理想的施设，再加上灰心，那就没有路了。 Realita buruk, kenyataan buruk jika ditambah percaya diri dan percaya kepada Tuhan akan menghasilkan ketaatan dan berujung pada sikap yang beriman. 不理想的施设，但是加上我们对主的这个信心呢，就会改变我们的状况。 Ibu-ibu mau memilih yang mana? Yang satu atau yang kedua? 姐妹们，你选择第一还是第二呢？ Kenyataan buruk, putus asa, dan tidak beriman, 一个不理想的施设，没有信心，我们就绝望。 kenyataan buruk ditambah dengan percaya diri, percaya Tuhan akan menghasilkan ketaatan dan berujung pada beriman. 或者是第二个不理想的施设，但是对主有信心，就产生信靠顺服。 Jadi realita buruk, kenyataan buruk hanya satu saja. 其实不理想的施设只有一个， Tapi ketika kita punya kepercayaan dalam diri kita bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, 但是如果我们相信主与我们同在， akan membawa kita kepada satu sikap beriman yang sejati. 就引导我们到一个真正的信心。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Terima kasih Museneti untuk mendoakan firman Tuhan hari ini. 亲爱的天父上帝，谢谢你的恩典，你帮助我们，我们的信心不是一个空的，不是一个虚空的，乃是能够施行在我们的生活，我们的信心能够表现在我们对主的顺服。求主恩待。Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Iman yang sejati yang Tuhan ajarkan kepada kami adalah iman bakti, iman yang menimbulkan ketaatan, yang taat akan pimpinan Tuhan. Itu yang kami rindukan. Berkati akan firman-Mu supaya kami bisa menjalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Ya, saya. Mari kita angkat satu puji-pujian, iman bakti.